Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, kamu bersama Cikgu Sains kamu, Cikgu Subiha binti Syuib untuk teknik menjawab soalan kemahiran proses sains. Bentuk soalan, kamu boleh rujuk di sini. Pertama, soalan berbentuk jadual. Kedua, soalan berbentuk carta balang atau graf. Ketiga, soalan berbentuk gambar rajah. Dan yang keempat, soalan berbentuk ayat. Terdapat 3 pemboleh ubah yang kamu akan pelajari. Pertama, pemboleh ubah manipulasi, singkatannya PM. Kedua, pemboleh ubah bergerak balas, singkatannya PB. Dan pemboleh ubah dimalarkan, singkatannya P palang M. Pemboleh ubah manipulasi. Apa yang diubah? Apa yang tidak sama? Dan apa yang berbeza? Pemboleh ubah bergerak balas, apa yang diperhatikan dan dapat dilihat dan dapat diukur. Dan pemboleh ubah dimalarkan, apa yang ditetapkan, apa yang sama dan dimalarkan. Setiap pemboleh ubah di depannya perlu ada parameter. Contoh, guli, parameternya ialah bilangan. Bilangan guli. Bangunan, parameter yang sesuai. Bentuk bangunan atau ketinggian bangunan. Permukaan meja, jenis permukaan meja. Span, parameter yang sesuai. Saiz span dan ketebalan span. Jom kita tengok contoh yang lain. Gajah, bilangan gajah atau saiz gajah juga boleh digunakan. Air, udara atau minyak. Kamu boleh gunakan isi padu air, isi padu udara atau isi padu minyak. Kehadiran juga boleh digunakan untuk kehadiran air, kehadiran udara dan kehadiran minyak. Keadaan paku, keadaan pokok dan sebagainya. Mentol, kamu boleh gunakan parameter kecerahan mentol. Jom kita tengok contoh seterusnya. Objek kertas litmus, perubahan warna. Hutan ditebang, luas ataupun keluasan. Kereta mainan, jarak dilalui oleh. Pelari, masa diambil oleh. Semua perkataan ini sesuai digunakan untuk pemboleh ubah bergerak balas. Sekarang, kita lihat pula perkataan yang dipaparkan untuk masa, hari, bulan, tahun dan tempat. Kesemua perkataan ini boleh berdiri sendiri tanpa perimeter. Boleh je kalau kamu nak tambah hujungnya dengan perkataan penyiasatan. Contoh, masa penyiasatan, hari penyiasatan, bulan penyiasatan, tahun penyiasatan dan tempat penyiasatan. Contoh seterusnya.
suhu air, jenis kenderaan, tinggi pokok, ketebalan tuala, kuantiti buah, isi padu udara. Sekarang, kita nak mengenal pasti pemboleh ubah. Jom cari. Soalan pemboleh ubah berbentuk jadual. Di sebelah kiri kamu, labelkan PM untuk pemboleh ubah manipulasi. Di sebelah kanan kamu, labelkan PB untuk pemboleh ubah bergerak balas. Jadi, jawapan untuk pemboleh ubah manipulasi ialah masa. Pemboleh ubah bergerak balas pula ialah isi padu air yang tinggal dalam mililiter. Jom lihat contoh seterusnya. Apa ni? Mari kita lihat contoh yang seterusnya. Di sebelah kiri kamu labelkan dengan PM dan di sebelah kanan kamu labelkan dengan PB. Gariskan objek planet. Parameter yang sesuai untuk planet ialah kedudukan planet. Selain daripada kedudukan, jarak planet dari matahari juga boleh digunakan. Seterusnya, untuk PB ialah masa yang diambil oleh planet untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari dalam tahun. Contoh seterusnya, sebelah kiri PM dan di sebelah kanan PB. Haiwan. Kenal pasti parameter yang sesuai untuk haiwan. Saiz haiwan. Dan untuk PB, keperluan makanan sehari dalam kilogram. Sekarang kita lihat contoh yang kedua untuk soalan berbentuk jadual. Tajuk atas mewakili PM dan tajuk di bawah mewakili P. Kita lihat contoh seterusnya. Labelkan bahagian atas PM dan bahagian bawah PB. Pemboleh ubah manipulasi ialah masa dalam minit dan pemboleh ubah bergerak balas suhu air dalam darjah Celsius. Kita lihat contoh yang seterusnya. PM suhu air. PB masa yang diambil untuk gula larut dalam saat. Nak tengok contoh lain lagi? PM, kuantiti garam dalam sudu. PB, ketinggian telur dari dalam beaker dalam sentimeter. Sekarang, kita akan lihat pula soalan berbentuk graf atau carta palang. Bahagian bawah mewakili paksi X dan bahagian atas mewakili paksi Y. Okey, bahagian bawah ni adalah pemboleh ubah manipulasi dan bahagian atas pula adalah pemboleh ubah bergerak balas. Sekarang kita lihat contoh soalan. Labelkan PM dan
Kita labelkan PB. Pemboleh ubah manipulasi ialah hari penyiasatan. Dan pemboleh ubah bergerak balas pula ialah saiz fasa bulan. Nak cuba jawab soalan seterusnya? Boleh je. Kita lihat untuk soalan ini. Bawah PM mewakili umur atau tahun. Atas bilangan nombor telefon. Bermakna pemboleh ubah manipulasi ialah umur dan pemboleh ubah bergerak balas bilangan nombor telefon. Sekarang kita lihat soalan ini pula. Okey, labelkan PM di bawahnya iaitu bilangan kereta. Seterusnya PB. Laju sahaja tak lengkap. Kita kena tambah parameter yang sesuai iaitu kelajuan kereta dalam meter per saat. Sekarang kita nak mempelajari teknik menjawab untuk soalan tujuan. Contoh, apakah tujuan penyiasatan? Cara menjawab untuk mengkaji hubungan di antara masukkan pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas yang baru sahaja kita pelajari sebentar tadi. Mari kita lihat contoh soalan yang pertama. Raja di bawah menunjukkan 15 ekor berudu dalam sebuah bekas berisi air dengan lapisan minyak menutupi permukaannya. Lihat jadual yang diberikan. Langkah pertama, labelkan PM untuk masa dalam minit. Langkah kedua, labelkan PB untuk bilangan berudu yang mati. Kenal pasti pemboleh ubah dimalarkan. Apa yang kita pelajari tadi, pemboleh ubah dimalarkan ialah apa yang sama sepanjang menjalankan penyiasatan tersebut. Jenis haiwan iaitu berudu ialah pemboleh ubah dimalarkan. Setelah kita kenal pasti pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas, kita bolehlah merangka jawapan untuk tujuan penyiasatan. Seperti berikut. Masukkan PM, masa, masukkan PB, bilangan berudu yang mati. Jawapan untuk tujuan penyiasatan ialah untuk mengkaji hubungan di antara masa dengan bilangan berudu yang mati. Kamu juga boleh tukarkan perkataan dengan kepada dan. Juga boleh diterima. Sekarang, soalan yang seterusnya, kamu perlu membaca soalan dengan teliti. Seorang murid menjalankan satu penyiasatan. Dia mengisi balang P dengan air longkang dan balang Q dengan air sungai. Dia meletakkan 5 ekor ikan ke dalam setiap balang. Kamu perlu cari apa yang berbeza di situ. Air longkang dan air sungai.
Jadi, apa yang berbeza tentang air ialah jenis air. Pemboleh ubah manipulasi ialah jenis air. Seterusnya, 5 ekor ikan ke dalam setiap balang ialah apa yang sama. Pemboleh ubah dimalarkan ialah bilangan awal ikan. Apa yang kamu nak perhatikan? Apa yang kita nak perhatikan mestilah berkaitan tentang ikan. Apa yang berlaku seterusnya jika ikan dimasukkan ke dalam air longkang? Dan apa yang berlaku kalau ikan dimasukkan ke dalam air sungai? Mestilah keadaan ikan tersebut kan? Jadi, untuk pemboleh ubah bergerak balas ialah bilangan ikan yang hidup, atau kamu juga boleh jawab bilangan ikan yang mati. Dari situ kita lihat bagaimana nak jawab tujuan penyiasatan. Kita bina jadualnya untuk mengkaji hubungan antara dengan masukkan PM iaitu jenis air dan masukkan PB iaitu bilangan ikan yang hidup. Sekarang kita lihat soalan yang seterusnya. Sekumpulan murid telah mengumpul maklumat tentang jumlah makanan yang diperlukan berdasarkan jenis-jenis haiwan. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan itu. Labelkan PM dan labelkan PB. Haiwan perlu ada parameter kan? Lengkapkan parameter yang sesuai untuk keempat-empat haiwan tersebut. Saiz haiwan. Seterusnya, PB ialah makanan yang diperlukan sehari. Dah dapat PM dan PB, kita lengkapkan soalan tujuan. Macam biasa, kita bina jadual tersebut. Untuk mengkaji hubungan antara dengan masukkan PM iaitu saiz haiwan dan masukkan PB bilangan makanan yang diperlukan dalam sehari. Sekarang kita lihat soalan yang seterusnya. Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan terhadap sekeping roti yang direnjis air dan dibiarkan selama seminggu. Labelkan PM untuk bilangan hari. Labelkan PB untuk bilangan tumpukan kulat. Kita kenal pasti pemboleh ubah dimalarkan roti. Apa yang sama tentang roti? Jenis roti, ketebalan roti. Seminggu ialah tempoh penyiasatan. Macam biasa, untuk menjawab soalan tujuan, kita bina jadual ini. Untuk mengkaji hubungan di antara dengan masukkan PM iaitu bilangan hari dan pemboleh ubah bergerak balas bilangan tumpuk kulat. Cikgu harap kamu telah pun faham bagaimana cara untuk mengenal pasti pemboleh ubah tersebut dan cara menjawab soalan tujuan. Jumpa lagi.